Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan saya tadi terputus, ada gangguan sedikit tadi. Jadi saya mohon kemaafan kerana berlaku terputus. Jadi kita sambung apa yang telah kita bicarakan tadi. Sebentar. Jadi saya mohon maaf minta sahabat-sahabat kita yang dah live dah jumpa boleh tulis di komen yang sebelum ni bahawa kelas kita bersambung di sini semula disebabkan tadi terputus. Baik. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal, wa qiyasud dalalati huwa al-istidlalu bi ahadin nazrain 'ala al-akhar. Wa huwa an takuna al-'illatu dalatan 'ala al-hukmi wa la takuna mujibatan lil hukmi. Qiyasud dalalah adalah menggunakan dalil, istidlal. Kita berdalilkan dengan bi ahadin nazrain. Dalam sebagian nuskhah bi ahadin nazirain. Nazir dan juga nazr sama maksud. Iaitu kita kita berdalilkan dengan salah satu. Berdalilkan dengan salah satu di antara dua benda yang merupakan ada persamaan, nazir, yang kita berdalilkan dengan salah satu di antara dua benda yang mempunyai persamaan. Kita menggunakan salah satunya untuk menjadi dalil kepada yang satu lagi. Maksudnya dia dua benda yang mempunyai persamaan, walaupun tak sama semuanya tapi ada persamaannya. Lalu kita menggunakan salah satunya untuk menjadi dalil kepada satu benda yang lain, yang kedua-duanya mempunyai persamaan. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, digunakan al-istidlal. Bila sebut al-istidlal, ia menunjukkan kita berdalilkan. Maknanya dia menunjukkan bahawa qiyas dalalah ini yadullu 'ala al-hukmi. Istadalla hatta yadul. Orang yang mujtahid tadi, apabila dia meneliti ada persamaan di antara dua perkara, satu perkara lama, satu perkara baru, lalu ada persamaan di antara dua perkara tersebut, dia pun menjadikan salah satu di antara dua perkara tersebut menjadi dalil, menunjukkan bahawa hukum yang sama ada pada yang kedua. Jadi kata para masyayikh dan juga para syuyukh, para ulama kita, kalimah al-istidlal ini menunjukkan dia tak sama dengan qiyas al-illah. Kerana qiyas illah dia bukan yadul tetapi yujib. Qiyas illah dia mewajibkan hukum. Manakala qiyasud dalalah dia menunjukkan kepada hukum. Jadi dibezakan di antara yujibul hukma dengan yadullu ala al-hukmi. Maksudnya al-istidlal bi ahadin nazrain ala hukmil akhar. Ala hukmil akhar. Di sini disebut ala al-akhar, maksudnya ala hukmil akhar. Jadi di sini ada sedikit perbezaan di antara qiyas illah dengan qiyas dalalah. Qiyas illah yang ada di dalam qiyas tersebut adalah qiyas yang diterima oleh akal manusia, bahawa inilah illah bagi hukum yang telah disebutkan oleh syarak. Okey. Manakala qiyas dalalah, illah itu disebut oleh seseorang mujtahid, namun mungkin mujtahid yang lain tidak bersetuju dengan illah tersebut. Bagi mujtahid yang kedua, illahnya bukan itu. Sebaliknya illahnya adalah perkara lain. Jadi akal pula tidak menganggap itu satu perkara yang tidak diterima. Bahkan, mungkin ini pun betul, mungkin sebenarnya betul yang nombor dua. Jadi, akal boleh terima untuk mengatakan yang pertama betul, yang kedua salah, atau yang kedua sebenarnya salah, yang pertama adalah betul. Jadi, apabila akal tidak sampai ke tahap takkanlah ada ilah lain. Sampai ke tahap itu, kalau akal tak sampai ke tahap itu, sebaliknya akal kata, yang disebut oleh mujtahid yang pertama ini, bahawa hukum yang disebut oleh syarak ini ilahnya adalah bagian-bagian, ya mungkin betul. Yang mujtahid kedua pula sebut bukan itu ilahnya, sebaliknya hukum itu ilahnya adalah perkara lain.
Akal kata, ya mungkin juga yang kedua betul. Jadi kalaulah sampai ke tahap gitu, maka ianya tidak dinamakan sebagai qiyas al-illah, sebaliknya dinamakan sebagai qiyas ad-dalalah. Sebab itulah sebahagian kitab disebut qiyas ad-dalalah ini al-illatu mustanbatah. Al-illah mustanbatah. Illah yang ada di dalam qiyas ad-dalalah ini adalah illah yang diistimbat oleh para ulama, yang dikaji oleh para ulama, lalu akhirnya disebut bahawa illahnya adalah bagian-bagian. Maknanya kita dapat faham daripada sini bahawa qiyas illah seakan-akan illahnya itu muttafaq alaih. Illahnya adalah muttafaq. Illahnya diterima oleh semua para mujtahid. Okey. Jadi kalau qiyas dalalah pula, dan inilah disebut oleh para ulama, inilah kebanyakan yang berlaku dalam qiyas para ulama. Sebab biasanya para ulama akan berbeza pendapat di dalam menentukan apakah illah bagi hukum yang disebutkan oleh syarak. Jadi apabila illah itu sendiri tidak dapat tidak sampai ke tahap semua para ulama sepakat, itulah illahnya, maka qiyas yang terhasil selepas itu dinamakan sebagai qiyas ad-dalalah. Jadi di sinilah beza di antara qiyas illah dan juga qiyas ad-dalalah. Saya sebut ini qiyas illah dan qiyas dalalah berdasarkan apa yang dalam kitab Al-Waraqat ya, sebab kalau kita sebut ataupun kita tengok kitab-kitab yang lain menunjukkan bahawa ada sedikit perbezaan qiyas, ta'arif qiyas ad-dalalah dan juga qiyas illah di sisi Imam Al-Haramain dalam kitab ini dengan ta'arif qiyas illah dan juga qiyas ad-dalalah dalam kitab sebagai contoh Bahrul Muhit, Al-Bahrul Muhit ataupun dalam kitab Al-Ibhaj contohnya. Apa pun tak apa, kita cuba faham berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Al-Haramain dalam kitab ini terlebih dahulu. Jadi saya sebut sekali lagi, qiyasud dalalah huwa al-istidlal bi ahadin nazrain 'ala al-akhar. Qiyas dilalah, qiyas qiyas dilalah adalah al-istidlal. Al-istidlal ni maksud dia kita menjadikan salah satu di antara dua benda yang mempunyai persamaan, kita jadikan salah satunya adalah dalil ke atas yang satu lagi. Ambil sebagai contoh para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala al-habibil Mustafa alaihi salatu wassalam. Ambil sebagai contoh macam yang kita bincang dalam pertemuan lepas. Allah Azza wa Jalla melalui lisan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, baginda Rasul mengharamkan jual hintah dengan hintah. Hintah maksud dia gandum ataupun syair dengan syair. Syair maksud dia barley Okey, dulu barley orang buat sebagai makanan sebagai makanan. Nak buat roti barley, dan saya pun pernah cuba saya beli barley dan saya cuba buat roti yang diperbuat pada barley. Saya beli barley yang masih dalam kelongsong tu dan saya tumbuk. Kemudian saya cuba jadikan sebagai tepung yang bercampur di antara biji barley dengan kelongsong dia tu. Dan akhirnya saya cuba buat roti dan saya makan. Baru saya tahu, ya Allah, betapa roti yang dimakan oleh Nabi SAW tidaklah seenak roti yang kita makan pada hari ini. Sebab roti yang ada pada hari ini terlalu lembut, terlalu halus buatannya, sedangkan roti barley tidaklah sedap seperti roti gandum. Okey, balik kepada cerita kita. Nabi SAW mengharamkan barley dijual dengan barley. Maksudnya berlaku sistem barter di antara barley dengan barley. Begitu juga gandum dengan gandum, tak boleh. Gandum tidak boleh dijual dengan gandum. Maksudnya saya ada gandum katakan gandum daripada Mesir. Tuan-tuan pula ada gandum yang daripada Thailand. Boleh tak saya nak tukar? Saya nak jual. Saya nak jual gandum saya kepada tuan dengan bayarannya adalah gandum tuan diserahkan kepada saya. Maknanya berlaku sistem barter. Sistem barter. Jualan secara barter. Saya serahkan gandum saya kerana saya nak beli gandum yang ada di tangan tuan. Gandum dengan gandum ataupun barley dengan barley. Nabi tak bagi. Melainkan sekiranya mislan bi mislin, yadan bi yadin. Melainkan sekiranya gandum yang dijual itu, yang ingin ditukar secara barter itu, ditukar secara yadan bi yadin, iaitu diserahkan kedua-duanya dalam majlis secara segera. Maksudnya saya serahkan gandum
kepada yang ada gandum Thailand tadi, dan yang memiliki gandum Thailand pun menyerahkan gandum Thailandnya kepada saya. Jadi saya serahkan gandum Mesir itu kepada beliau dengan cepat, dengan segera. Dalam masa yang sama beliau juga menyerahkan kepada saya dalam masa yang sama. Kemudian isyarat yang kedua adalah mislan bimislin, iaitu bilangannya adalah sama. Maknanya kalau saya punya gandum Mesir adalah 1 kg, maka kalau saya nak tukar juga gandum dengan gandum, mestilah gandum Thailand juga mesti 1 kg. Jadi kalau tidak berlaku riba. Kalau tidak berlaku riba. Jadi, okey, itu hukum yang disebut dalam hadis. Mengapa? Baik, kita mula ingin mencari illah. Adakah ada illah? Sebab kalau kita jumpa illah, kalaulah ada benda lain Nabi tak sebut. Contoh beras dengan beras. Nabi dalam hadis tak sebut beras dengan beras. Cuma adakah Allahumma salli ala al-habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sekiranya illah itu ada dan diketahui, adakah kalau saya nak jual beras dengan beras, tertakluk juga seperti saya nak jual gandum dengan gandum? Dalam hadis disebut gandum dengan gandum, barli dengan barli. Tak disebut beras dengan beras. Jadi kalau saya jumpa apa illahnya, maka sekiranya illah yang sama ada di padi, di beras, maka hukumnya juga akan sama. Jadi setelah dikaji, para ulama tidak menemui satu kesepakatan di dalam menentukan apakah illah mengapa diharamkan jual beli antara gandum dengan gandum, barli dengan barli. Apa illahnya? Apa sebabnya? Lalu akhirnya Imam Syafi'i memahami illahnya, sebab mengapa gandum tidak boleh ditukar dengan gandum, kerana kedua-duanya adalah makanan. Kedua-duanya adalah ta'am, makanan. Okey, kalau begitu maksud dia, adakah akal akan merasakan itulah satu-satunya illah? Tidak. Akal kata betul ke makanan? Ke ada sebab lain? Akal boleh menerima kalau ada sebab lain. Bila sudah sampai ke tahap gitu, akal sendiri tidak sampai ke tahap inilah satu-satu illah, maka tidak berlakulah qiyasul illah. Sebaliknya berlaku berdasarkan kalam Imam Al-Haramain, dia dinamakan sebagai qiyas ad-dalalah. Sebab kalau kita tengok akhirnya berlaku secara realitinya, mazhab Imam Malik memahami sebab beras tidak sebab mengapa gandum tidak boleh ditukar dengan gandum, melainkan sekiranya sama timbangan dan diserahkan dalam majlis. Sebab pengharaman gandum dijual dengan gandum adalah kerana ia makanan yang merupakan makanan ruji. Quds, dia panggil masalah panggil al-quds, makanan ruji, makanan asasi. Jadi akhirnya mungkin juga. Mai akal kata mungkin juga, bukan semata-mata makanan, sebab makanan lebih luas. Mai kalau kita faham makanan, daging dengan daging juga tidak boleh ditukar, melainkan tertakluk pada syarat. Kalau tengok mazhab Imam Abu Hanifah lagi. Imam Abu Hanifah memahami bukan kerana ia makanan, tetapi ialah pengharaman ia kerana ia adalah makanan yang ditimbang, yang dijual secara timbangan atau dijual secara liter. Sebarang makanan yang dijual secara liter, air 1 liter tak boleh tukar dengan air 1 liter, contoh. Melainkan air 1 liter boleh tukar dengan air 1 liter, contoh. Kerana air dijual secara liter, tapi ada benda yang dijual secara timbangan berat. Jadi mazhab Abu Hanifah memahami pengharaman gandum dijual dengan gandum tidak boleh kerana gandum dijual secara berat. Jadi sebarang benda yang dijual berdasarkan berat atau dijual berdasarkan sukatan dia, iaitu berapa liter benda tersebut, tidak boleh dijual, melainkan mesti sama. Jadi kalau kita tengok akhirnya secara realiti mazhab berbeza pendapat. Jadi oleh kerana illah itu sendiri tidak sampai kepada tahap akal tak boleh terima illah lain. Sebaliknya dalam isu ni akal kata mungkin juga yang betul mazhab Imam Abu Hanifah, mungkin juga sebenarnya illah yang betul adalah mazhab Imam Malik, ataupun mungkin juga akal kata tak mustahil juga mazhab Imam Syafi'i rupanya yang betul. Kalau begitu keadaannya, illah itu akan bila kita nak cuba gunakan illah sebut pada qiyas, dia akan menyebabkan hukum berbeza sama sekali. Sebagai contoh, bila saya nak jual makanan yang bukan makanan ruji, buah lah contoh. Buah apple saya nak tukar dengan buah apple.
apple daripada Mesir nak tukar dengan apple daripada Australia. Boleh atau tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i kata tak boleh. Sebab apple adalah makanan, maka oleh kerana gandum dengan gandum tidak boleh dijual kerana ia makanan, maka apple juga tidak boleh dijual secara tukar apple dengan apple, melainkan mesti sama beratnya. Kerana Imam Syafi'i menggunakan ilah yang difahami dalam mazhab Syafi'i diletakkan, dan ilah itu ada di dalam buah apple. Tapi dalam mazhab Imam Malik tidak berlakulah riba dalam buah apple dengan buah apple, sebab buah apple bukan makanan ruji. Sebaliknya hanya berlaku pada beras, hanya berlaku kepada gandum, pada jagung dan sebagainya, makanan-makanan ruji. Jadi kita lihat fuqaha kita kerana berbeza pendapat disebabkan kerana mereka berselisih apakah sebenarnya illah bagi hukum yang disebut oleh Al-Quran ataupun hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cuba tengok, bagi mazhab Imam Syafi'i, apple dengan apple tidak boleh dijual secara 1 kilo dijual dengan 2 kilo apple. Kenapa? Kerana Imam Syafi'i istadalla bi ahadin nazrain 'ala al-akhar. Maksud Imam Syafi'i telah berdalilkan dengan salah satu di antara dua benda yang sama. Dalam contoh kita tadi, gandum dan apple. Dua benda yang walaupun tidak serupa tapi ada persamaan. Iaitu kerana kedua-duanya berkongsi pada ilah. Ilah berdasarkan kefahaman Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Imam Asy-Syafi'i telah menggunakan gandum sebagai dalil kepada persamaan hukum pada apple. Kerana kedua-duanya adalah makanan. Jadi dia panggil al-istidlal. Kerana dia tidak sampai kepada tahap ilah itu mewajibkan hukum. Kerana kalau dalam isu ilah bagi makanan yang bersifat ribawi, akal tidak bersepakat di dalam menentukan apakah ilah bagi isu riba tadi, pada pengharaman riba. Jadi sebab itulah qiyas ad-dalalah tidak sampai kepada mewajibkan hukum, sebaliknya hanya menunjukkan hukum secara zon, secara zon begitu, secara sangkaan. Orang ni faham gini, orang ni faham gini, orang lain faham dengan cara lain. Lalu kata Imam Al-Haramain, beliau nak jelaskan lagi apa maksud al-istidlal bi ahadin nazrain 'ala al-akhar. Kata beliau, wa huwa, huraian bagi al-istidlal bi ahadin nazrain 'ala al-akhar adalah an takuna al-illatu. Illah yang ada di dalam isu qiyas tadi, illah yang ada pada hukum tersebut, illah itu menunjukkan kepada hukum. Maknanya illah itu menunjukkan mengapa pengharaman itu berlaku. Kalau kita balik kepada isu riba tadi. Jadi bila bila Nabi alaihi salatu wasallam sebut haram jual gandum dengan gandum, melainkan mesti sama timbangan dan mesti diserahkan di dalam majlis jual beli tersebut. Kalau tak ada dua syarat ni, tidak boleh berlaku jual beli. Lalu apakah yang menunjukkan kepada pengharaman tersebut? Apa penyebab? Apakah illah sehingga Allah Ta'ala dan juga Nabi mengharamkan jual beli gandum dengan gandum? Jadi illah yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan kefahaman Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu adalah makanan. Oleh kerana gandum adalah makanan, maka tidak boleh gandum dijual dengan gandum kerana kedua-duanya adalah makanan. Okey. Jadi maknanya kalau keris nak tukar dengan keris, saya dulu 3 minggu ni minat keris. Ustaz Hanif Harun, mudir Darul Hadis Pulau Pinang, menghadiahkan saya sebilah keris. Okey, katakan saya ada sebilah keris. Kemudian saya juga bertemu dengan seorang sahabat saya yang juga ada keris. Saya kata, apa kata? Saya beli keris kamu dengan saya bayar keris saya. Saya nak beli keris yang ada di tangan kamu, bayarannya adalah saya serahkan keris saya kepada kamu. Jual keris dengan keris. Berlaku riba atau tidak? Kalau keris saya lebih ringan berbanding dengan keris sahabat saya, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak berlaku riba kerana keris bukan makanan. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalaulah keris dijual berdasarkan timbangan, maka berlakulah riba. Contoh, berlakulah riba kalau sebarang benda dijual secara timbangan.
Jadi kalau besi dijual dengan besi secara timbangan, besi dijual berdasarkan timbangan, katakan, saya pun tak tahu sekarang ni besi dijual berdasarkan timbangan ataupun tidak. Okey, kalau besi dijual secara timbangan, maknanya besi kalau nak tukar dengan besi mesti kena sama timbangan. Tak boleh besi Malaysia jual dengan besi Indonesia, oleh kerana besi Malaysia dengan Indonesia tak sama jenis. Dari segi kandungannya, kita nak jual 1 kilo besi Malaysia nak tukar dengan 2 kilo besi Indonesia. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak boleh. Kalau jual juga tak sama timbangan, berlaku riba. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, apa pula riba? Besi bukan orang makan. Nampak tak? Kefahaman qiyasnya berbeza. Kerana illah pada Imam Abu Hanifah berbeza dengan illah yang difahami oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Jadi oleh kerana begitu, illah yang ada dalam qiyas menunjukkan kepada hukum. Iaitu berdasarkan ijtihad seseorang faqih. Wala takun mujibatan lil hukmi. Illah tersebut tidak pula mewajibkan hukum. Illah tidak sampai kepada tahap mewajibkan hukum. Kerana kalaulah semua para ulama ataupun akal merasakan hanya inilah illahnya, contohnya isu ta'fif tadi, isu pukul mak ayah, kenapa haram? Kerana dikiaskan kepada Allah Ta'ala tak bagi kita sebut ish kepada ibu ayah. Apa ilahnya? Mengapa tak boleh sebut kepada ibu ayah? Dikaji oleh para ulama, secara akalnya manusia akan mengatakan tak boleh ni sebab ia menyakiti ibu dan ayah, menderhakai ibu dan ayah. Jadi izaul walidain itu tidak ada ulama lain yang memahami ada ilah lain. Itu sajalah ilahnya. Maka kalau begitu berlakulah qiyas. Kalau dikiaskan kepada benda baru, contoh macam pukul ibu ayah, maka haram pukul ibu ayah secara qiyas. Apakah bentuk qiyas tersebut? Qiyas itu oleh kerana ilahnya mewajibkan hukum, ianya dinamakan qiyas al-illah. Tapi dalam isu qiyasud dalalah, ia tidak sampai kepada mewajibkan hukum. Maknanya illah itu diistimbat, illah itu difahami secara ijtihad. Bukan sampai kepada tahap semua ulama sepakat itulah ilahnya. Okay, ini yang dimaksudkan dengan qiyasud dalalah. Dan perbahasan tentang qiyasud dalalah ni yang kita terlepas pandang untuk membaca matanya pada pertemuan yang lepas. Jadi sebahagian kitab menyatakan kebanyakan qiyas yang berlaku dalam fiqh adalah qiyasud dalalah dengan ta'rif ini, iaitu qiyas yang ilahnya tidak sampai kepada tahap akal menganggap itulah qiyas. Kerana akal berbeza-beza. Orang ni akalnya memahami ilahnya adalah bagian-bagian. Mujtahid yang kedua pula akalnya memahami ilahnya adalah sekian-sekian-sekian. Kalau sudah berlaku perbezaan pada ilah, nescaya akan berlakulah perbezaan pada isu qiyas. Sebab itu kalau kita tengok banyak pendapat-pendapat fiqh yang berkait dengan qiyas berlaku khilaf padanya di kalangan para ulama, kerana mereka sebelum menggunakan konsep qiyas, mereka sendiri telah berbeza pendapat dalam menentukan apakah illah bagi sesuatu hukum yang telah disebutkan oleh Allah dan juga Nabi SAW. Jadi qiyas yang ilahnya tidak disepakati, sebaliknya mustambatah, diijtihadkan oleh para ulama, sehingga ijtihad seorang faqih berbeza dengan ijtihad seorang faqih yang lain, maka qiyas yang terhasil selepas itu dinamakan sebagai qiyas ad-dalalah. Adapun qiyasus syabah, alhamdulillah kita dah bincang qiyasus syabah pertemuan lepas, tapi dah kebetulan kita baca ni, dan sebab saya tersilap untuk baru ni saya tertinggal tentang qiyasus dalalah, kita bacalah. Jadi hari ini lebih kepada mengulang kembali apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Qiyasus syabah, kata Imam Al-Haramain, wa qiyasus syabahi huwa al-far'ul mutaraddidu baina aslain fayulhaqu bi aktsarihima syabaha. Qiyasus syabah adalah apabila far' adalah masalah baru yang tidak disebut hukumnya oleh syarak. Jadi dalam qiyas ni ada empat rukun. Ada 4 rukun bagi qiyas. Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u, dan yang ketiga hukmul asli, dan yang keempat adalah al-illah. Jadi ini adalah 4 rukun bagi qiyas. Mesti ada 4 ni. Barulah berlaku konsep qiyas.
Yang pertama al-aslu, masalah lama. Masalah lama. Ada masalah lama yang disebut oleh Allah dan juga Nabi SAW. Yang kedua, al-far'u, masalah baru yang tidak disebut secara langsung hukumnya oleh Allah dan juga Nabi SAW. Al-aslu, al-far'u, dan yang ketiga adalah hukmul asli, hukum bagi al-asl. Maksudnya al-aslu yang telah disebutkan oleh syarak ni disebutkan juga hukumnya. Contoh macam kita bincang tadi, iaitu pengharaman mengucapkan kepada ibu dan ayah. Hukumnya jelas. Allah kata wala taqul lahuma uff. Fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu menyebut uff kepada ibu dan ayah. Jadi la taqul lahuma uff itu hukumnya sudah jelas, iaitu haram menyebut ish kepada ibu dan ayah. Jadi pengharaman hukum itu hukum bagi masalah lama diketahui. Dan yang keempat adalah illah. Hukum yang lama itu yang diketahui apakah masalah lama dan hukumnya didapat dikesan juga ada illah. Sebab kadang-kadang ada hukum yang tidak diketahui illah. Contoh, solat fardu zuhur. Hukum dari sudut rakaatnya berapa? 4 rakaat. Wajib solat zuhur 4 rakaat. Apa ilahnya? Tidak diketahui. Tak tahu. Kenapa zuhur kena 4, maghrib kena 3? Tak ketahui ilahnya. Tidak ditemui ilah. Maka kalau ilah tidak diketahui, maka tidak bolehlah berlaku qiyas. Sebab qiyas ni dia hanya akan berlaku kalau ada al-aslu, ada masalah lama, ada masalah baru, hukum lama diketahui juga illah bagi hukum lama. Jadi balik kepada isu qiyasus syabah, Imam Al-Haramain sebut qiyas syabah adalah sebarang qiyas yang mana al-far'u bagi qiyas tersebut, al-far'u iaitu masalah baru, masalah baru. Masalah baru yang tak diketahui hukumnya, yang kita cuba nak samakan hukumnya dengan masalah yang lama, rupa-rupanya masalah yang baru ini dia ada 2-3 benda, contoh sekurang-kurangnya 2 lah atau mungkin lebih. Masalah lama yang ada 2 atau 3 atau lebih, yang kalau dilihat ada juga persamaan setiap masalah-masalah lama itu dengan masalah yang baru yang satu ni. Ada satu masalah baru, kita nak tahu hukum dia tak disebut oleh syarak. Lalu kita pun cuba nak gunakan konsep qiyas. Kita teliti, si mujtahid mendapati masalah baru ni ada persamaan dengan masalah lama yang pertama. Yang hukumnya diketahui, ilahnya diketahui. Juga ada persamaan dengan masalah yang kedua yang juga lama. Hukumnya juga diketahui, ilahnya juga diketahui. Sebagai contohlah 2 atau mungkin lebih. Jadi akhirnya kita nak letak mana satu ni? Masalah baru ni kita nak kiaskan kepada masalah lama yang pertama ataupun al-aslu yang pertama, atau kita nak sandarkan, kita nak kiaskan kepada al-aslu yang kedua. Sedangkan kedua-duanya menyebabkan hukum akan berbeza. Ambil contoh. Contohnya sebagaimana dalam pertemuan yang lepas kita dah sebut. Contohnya adalah seorang hamba yang dibunuh secara zalim. Hamba dibunuh secara zalim atau tak sengaja pun sama jugalah. Satu masalah iaitu hamba manusia yang status hamba dibunuh. Dalam masa yang sama, hamba ni nilai harga dia lebih mahal daripada harga diat. Maksudnya kalau dia jual di pasar, harga dia lebih mahal daripada diat. Diat seorang manusia merdeka. Diat manusia merdeka adalah 100 ekor unta. Ataupun 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar hari lebih kurang 700. 700 kali 1000 maksudnya 700 ribu. Okey, lebih kurang lah maksudnya diat bagi seorang manusia merdeka yang dibunuh. Kalau kita nak berpegang dengan konsep diat, maka pembunuh mesti membayar 1000 dinar atau 100 ekor unta. Kebetulannya hamba yang dibunuh ini harganya lebih mahal daripada 100 ekor unta atau 1000 dinar. Dengan sebab dia ada kelebihan lah. Contoh dia seorang yang pandai mengajar, atau dia seorang yang pandai yang menguasai mazhab Imam Syafi'i contoh, tapi dia hamba. Jadi tuan dia boleh menjadikan dia sebagai guru. Orang datang, orang bayar yuran, jadi yuran dapat ke guru. Contoh.
Jadi oleh kerana dia ada keistimewaan tertentu, dia dijual lebih daripada 100 ekor unta. Dijual dengan harga 200 ekor unta contoh. Tiba-tiba dia dibunuh. Maknanya satu barang milik si tuan berharga 200 dinar sudah habis. Dan perlu diganti. Nak ganti maknanya kena bagi ganti rugi. Cuma sekarang hamba yang dibunuh ini tak ada disebut oleh syarak apa hukum dia. Adakah dia mengikut diat iaitu 1 ekor unta atau dia mengikut harga dia. Tak disebut. Lalu kita pun nak kita mula ingin menggunakan konsep kias. Para ulama mula nak guna konsep kias. Lalu akhirnya ulama mendapati ada dua masalah lama yang saling berbeza dan kedua-duanya ada persamaan dengan masalah baru tadi. Masalah yang pertama yang lama ni apa dia? Isu satu orang yang merdeka dibunuh. Manusia merdeka yang dibunuh, dia pembunuh mesti membayar diat. Kalau dia terlepas daripada hukuman qisas, dia hendaklah membayar diat. Jadi, hamba, dia juga orang. Orang merdeka juga orang. Jadi, kedua-dua ini, masalah lama dan baru, sama dari sudut kedua-duanya adalah manusia. Al-insan. Jadi, kalau kita samakan hamba dengan seorang lelaki merdeka yang dibunuh, maka si tuan kepada hamba yang dibunuh ni berhak mendapat diat. Diat dia berapa? 100 ekor unta. Tapi hamba saya harga lebih. Kalau kita menggunakan konsep kias, kita gunakan kias kepada masalah lama yang kita pilih adalah manusia merdeka yang dibunuh. Maknanya kita akan samakan hukum manusia merdeka yang dibunuh dengan hamba yang dibunuh, iaitu pampasannya adalah diat seorang manusia iaitu 100 ekor unta. Tapi dalam masa yang sama ada masalah lain, iaitu masalah lama yang lain yang hukumnya berbeza, iaitu sesuatu benda kalau dirosakkan hendaklah diganti berdasarkan harga dia. Contoh, katakan saya ada keris. Keris saya beli dengan harga RM500 Malaysia. Contoh, keris ni mahal, saya beli dengan harga 500. Tiba-tiba sahabat saya dia pergi main-main, dia pergi cocok sana-sini, rosak keris saya, tumpul ataupun patah. Jadi dia kena ganti balik. Berapa dia kena ganti? Iaitu dia kena ganti ruginya berdasarkan harga semasa keris itu. Bila tengok harga semasanya adalah RM500, maka dia kena bayar kepada saya RM500. Contoh, kalau dia keris itu dia pergi campak dalam laut pula, contoh sampai saya tak jumpa dah, payah nak cari, dia kena pulangkan balik kepada saya nilai keris yang dia dah rosakkan tadi, iaitu RM500. Ini berdasarkan nilai. Jadi kalau begitu, ada persamaan antara masalah lama dengan masalah baru, kerana kedua-duanya adalah barang yang boleh dijual dibeli. Hamba boleh dijual, boleh dibeli. Keris boleh dijual, boleh dibeli. Maksudnya dia barang yang bersifat jualan. Kalau begitu, kalau kita kiaskan kepada hamba kepada keris, maknanya bukan berdasarkan diat manusia, tetapi berdasarkan nilai hamba tersebut. Kerana keris kalau nilainya RM500 dan dihilangkan, maka orang tadi juga kena membayar ganti rugi sebanyak RM500. Jadi kalau hamba tadi nilainya adalah 200 ekor unta ataupun 2,000 dinar, maka kalau dia sudah dibunuh, maka pembunuh mesti membayar 2,000 dinar atau 200 ekor unta. Kerana digunakan konsep kias, hamba adalah barang dagangan. Maka oleh kerana elahnya barang dagangan, maka sebagaimana barang dagangan yang lama, yang hukumnya diketahui adalah kalau dirosakkan perlu diganti semua berdasarkan nilai. Maka oleh kerana hamba tadi kebetulannya nilainya 200 ekor unta, maka hendaklah dibayar ganti rugi kepada pemilik hamba tadi sebanyak 200 ekor unta. Katakan nilai hamba tu hanyalah 50 dinar. 50 dinar je. Maksudnya kalau kita kiaskan hamba kepada barang dagangan, yang perlu dibayar oleh pembunuh hanyalah 50 dinar. Bukan 1,000 dinar. Contoh Jadi maknanya mengikut konsep barang, ia adalah barang dagangan. Jadi akhirnya hamba yang telah dibunuh ini ada dua masalah dan kedua-duanya saling berbeza dan kedua-duanya ada persamaan dengan masalah yang baru. Jadi apabila satu masalah baru dia bersimpang siur di antara dua masalah lama yang
yang ilahnya berbeza, maka qiyas yang terhasil dinamakan qiyas asy-syabah. Qiyas asy-syabah. Qiyas ini dinamakan qiyas asy-syabah. Apa yang perlu dibuat oleh seorang mujtahid kalau dia mendapati qiyas itu adalah qiyas asy-syabah? Maksudnya dia mendapati ada dua illah. Dia mendapati ada dua illah kerana ada dua al-asl dan kedua-duanya mempunyai persamaan dengan masalah baru. Jadi ketika itu kata Imam Al-Haramain, fayulhaqu bi aksarihima syabaha. Maka hendaklah al-far'u disandarkan, dilekatkan dengan yang mana di antara dua masalah lama tersebut yang paling banyak persamaan dengan masalah yang baru. Jadi setiap mujtahid itu kalau dia mendapati qiyas yang dia ingin gunakan adalah rupa-rupanya qiyas syabah, dia kena tengok manakah sebenarnya al-aslu, iaitu masalah lama yang paling banyak persamaan dengan masalah baru yang dipanggil al-far'u. Jadi dalam contoh ini, kalau mujtahid pertama memahaminya, saya nampak dia lebih banyak persamaan dengan kemanusiaan. Maknanya dalam itu hamba tadi, dia tak perlulah sampai nak dibayar 2,000 dinar ataupun 200 ekor unta, tapi dia hanya dibayar berdasarkan diat manusia yang dibunuh, iaitu 100 ekor unta ataupun 1,000 dinar. Tapi kalau ada mujtahid ni pula, dia faham tak? Dia lebih dekat dengan barang dagangan. Buktinya dia boleh dijual, dibeli, diwakafkan. Jadi dia sebenarnya lebih banyak persamaan dengan barang yang dijual, dengan barang yang boleh dijual beli. Maka ketika itu, kalaulah si mujtahid tadi mendapati persamaan yang paling banyak adalah dipersamakan antara hamba dengan barang jualan, maka dalam kes hamba yang berharga 200 ekor unta ataupun 2,000 dinar ini, ganti rugi yang perlu diserahkan kepada tuannya setelah si hamba ini dibunuh adalah 200 ekor unta atau 2,000 dinar, bukannya 100 ekor unta dan bukannya 1,000 dinar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, ada satu soalan. Maaf sebelum ni Ustaz menyatakan contoh bagi qiyas illah ialah berkaitan dengan zina dan masalah penjualan mani untuk orang lain. Soalannya, apakah illah bagi masalah tersebut? Jazakumullahu khairul jaza. Jadi kalau kita lihat, apa yang saya sebut sebelum ini itu adalah sekadar contoh untuk mendekatkan. Cuma kalau kita lihat dalam isu, bila timbul isu-isu yang disebut Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah, isu penjualan air mani kepada orang lain, boleh atau tidak, maka secara amanahnya saya tidak tahu adakah memang semua ulama bersepakat ilahnya adalah bagian-bagian. Kalau semua sudah sepakat, maka itu dinamakan qiyas al-illah, dinamakan sebagai qiyas al-illah. Okey, katakan sebab contoh yang saya bawa sebelum ini itu adalah semata-mata contoh untuk memahami ta'rif kepada qiyas al-illah. Katakan semua para ulama sepakat illah pengharaman jual air mani adalah membawa kemudaratan dari segi percampuran nasab. Contoh. Katakan. Jadi, katakan semua ulama sepakat bahawa zina diharamkan kerana akan membawa kepada percampuran nasab. Okey? Maka apabila air mani yang diambil daripada seorang lelaki dijual kepada sesiapa saja yang ingin membeli, lalu dimasukkan ke dalam ovum pembeli contohnya, maka ianya adalah haram kerana ianya juga membawa kepada percampuran nasab. Jadi untuk saya bawa contoh itu semata-mata bukan contoh, inilah contoh qiyas illah sebenarnya. Saya ingin menyatakan bagaimana qiyas itu boleh dinamakan sebagai qiyas illah. Tapi hakikatnya kalaulah kita ingin menyatakan dalam isu zina itu, isu air mani tadi, qiyas yang berlaku adalah qiyas illah, maka benda yang paling utama adalah kita kena pastikan adakah semua para ulama sepakat itu adalah illahnya.
Katakan ulama tidak sepakat itu illahnya, ada ulama faham gini, ada ulama faham gini, maka kias yang berlaku tidak akan dinamakan sebagai kias illah, sebaliknya dinamakan sebagai kias ad-dalalah. Jadi saya mohon maaf kalau dalam pertemuan lepas mungkin ada yang memahami ia adalah contoh bagi kias illah secara realiti. Saya mohon maaf mungkin saya menghuraikannya kurang tepat, tapi maksud saya bahawa contoh air mani itu, pengharaman jual air mani dikiaskan kepada pengharaman zina. Kalaulah semua para ulama sepakat pengharaman zina adalah kerana membawa percampuran nasab, maka kalau semua ulama sepakat itulah illahnya, maka penjualan air mani adalah haram kerana dikiaskan kepada zina. Kias itu dinamakan sebagai kias al-illah. Okey. Tapi katakan ulama beza pendapat. Ulama faham zina haram bukan sebab percampuran nasab, tapi zina haram kerana berlaku persetubuhan. Jadi ketika itu tidak berlakulah qiyas illah. Sebaliknya yang berlaku adalah qiyas ad-dalalah. Wallahu taala a'la wa alam. Moga-moga jelas, dan saya mohon maaf kalau anda kata ucapan saya minggu lepas rupanya disalahfahami ataupun saya ketika menghuraikan yang tersalah. Saya mohon kemaafan. Penting sebenarnya kita ingin memahami apakah kias itu yang berlaku itu di mana kategorinya. Adakah ia dinamakan sebagai kias illah atau kias dalalah ataupun kias syabah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya, satu soalan yang baik, dan saya tak langsung dapat membetulkan huraian saya kalau saya ketika menghuraikan dalam minggu lepas tersilap. Jazakumullah khairah. Okey. Itu dia. Sekarang dah pukul 9.18 hampir sejam juga kita bersama dengan putus-putus tadi. Saya mohon kemaafan. Okey, ala kulli hal, terima kasih saya ucapkan kepada semua, dan alhamdulillah saya syukur pada Allah dapat juga kita bertemu walaupun kita terlambat sikit hari ini sebab saya dalam musafiran. Ni mata pun dah kecil sangat ni, terasa keletihan. As-safar qita'ah minal azab. Bermusafir ni satu potongan daripada azab. Jadi alhamdulillah sampai juga ke Kuala Kangsar. Nak balik ke Selangor tak berani sebab Selangor dah berada pada zon yang merah dan zon dikenakan sebagai PKP. Jadi daripada Kedah saya pergi ke Perak, insya-Allah saya berada lama di Perak sampailah kalau dah ada rezeki boleh balik ke Selangor, saya baru pulang ke Selangor. Jadi mohon doa semua moga dipahami. Jazakumullahu khairah. Terima kasih kepada saudara Muhammad Alif Daniel Al-Qadahi yang bertanya soalan yang sangat baik, dan saya tak langsung soalan beliau juga dapat membetulkan kesilapan saya dalam menghuraikan pertemuan sebelum ni. Dan moga-moga orang Selangor selamat. Ustaz Syawal kata doakan kami orang Selangor, ya Rabb, moga-moga selamat. Alhamdulillah, jangan keluar ke mana-mana, duduk di rumah, jangan nak berjalan ke sana ke sini. Adapun kami yang buat di Perak ni, walaupun boleh rentah daerah, kita pun hanya boleh rentah daerah atas dasar keperluannya. Kalau tak ada keperluan tak payahlah kita ke sana, dan kita mohon doa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak ini, yang mana wabak ini menunjukkan kita adalah hamba. Subhanallah, wabak ini menunjukkan kita adalah hamba Allah yang kita walaupun punya kecerdikan, punya kepakaran, tapi kalau Allah mahukan satu perkara, tidak ada siapa yang dapat melawan kehendak Allah Azza wa Jal. Dalam masa yang sama, Allah juga ingin memberikan kepada kita sebagai kaum muslimin nikmat bersabar, nikmat pasrah pada Allah Azza wa Jal. Dan sebahagian sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia disebabkan wabak ini, maka moga-moga Allah Ta'ala juga memberikan kebaikan kepada mereka, iaitu dikurniakan pahala orang yang mati syahid kerana mereka bersabar berada di dalam suasana wabak ini, menerimanya dengan kesabaran, dan maknanya tidak ada kemudaratan kepada orang Islam. Subhanallah, orang Muslim ni apa benda yang dia terima pun, kalaulah Allah ingin memberikan balak kepada dia atas dasar kerana dia melakukan maksiat, maka balak itu akan membersihkan kesilapan dia. Kalaulah dia tak ada pun buat masalah dengan Allah Ta'ala, tapi Allah bagi juga supaya dia bersabar, maka akan naik darjat di sisi Allah. Sebab tu ajaban li amril mu'min. Hairan sungguh apa yang berlaku kepada seorang mukmin, semuanya baik. Dia dapat musibah, dia bersabar. Dia dapat nikmat, dia bersyukur. Jazakumullahu khairah. Moga semuanya selamat. Fadil Sa'man, saya tadi dalam siaran mohon maaf terputus tadi, tak dapat nak menjawab. Terima kasih semua kepada yang bersama dalam majlis kita. Semoga diberkati Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
kita sama-sama menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okey, ada satu soalan daripada saudara Hasif Al-Hafiz. Beliau tanya, qiyas jenis apa hukum duduk rumah masa PKP ni? Sekadar pertanyaan. Kalau kita faham, kalau kita nak katakan ia sebagai satu perkara qiyas, maknanya tidak ada dalil, tidak ada pernyataan hukum yang jelas. Cuma kalau kita lihat di dalam nas hadis Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah tidak mengizinkan orang yang sudah berada dalam keadaan wabak keluar daripada tempat wabaknya ke tempat lain. Maknanya dia sudah berada di tempat yang dipenuhi wabak, tidak boleh dia pergi ke tempat lain. Kerana bila dia pergi ke tempat lain, dia akan menyebarkan wabak. Jadi kalau kita faham hadis ini menyatakan tentang wabak, tentang ta'un, tentang wabak. Dan yang kita alami hari ini adalah wabak. Maka sebenarnya arahan supaya kita tidak ke sana ke sini, duduk di rumah masa PKP ini, ia sebenarnya tidak menggunakan konsep qiyas, tetapi adalah berdasarkan kefahaman para ulama terhadap hadis Nabi SAW tersebut. Hadis itu ada diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kalau kita buka Sahih Bukhari, dalam hadis-hadis yang lain kita akan jumpa bahawa Nabi tidak mengizinkan kita keluar daripada satu tempat yang berwabak pergi ke tempat lain, sama ada tempat yang lain itu tak ada wabak ataupun kurang wabak, kerana dengan kita pergi itu boleh kita sebarkan wabak. Jadi tidak berlaku qiyas dalam isu ini. Sebaliknya yang berlaku adalah terus direct kepada masalah yang memang disebut hukumnya oleh nas. Dalam contoh kita tadi adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita nak kata qiyas dia mesti bermaksud masalah baru itu tidak berkait sama sekali dengan ayat Al-Quran ataupun hadis. Cuma ayat Al-Quran dan hadis dia kait dengan satu masalah lain. Bukan masalah yang baru, dia masalah yang lain yang berbeza, tetapi ada illahnya. Ada illah yang menghubungkan di antara masalah lama dengan masalah baru. Jadi merujuk kepada isu corona kita hari ini, dia tidak menggunakan konsep qiyas. Sebaliknya dia memang direct kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jazakumullahu khairah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.